Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton Facebook iLead KBS. Terima kasih di atas kesetiaan bersama kami pada petang ini di program yang akan kita bawa satu topik yang akan kita kupas, iaitu revolusi teknologi digital belia berkejaya. So topik yang hangat pada masa kini yang kita akan bincangkan bersama dengan para panel kita dan untuk kita kongsikan bersama dengan para belia secara khususnya dan para penonton kita di luar sana. Ini lanjutan daripada pasca pandemik COVID-19. Kita berhadapan dengan cabaran ekonomi yang sangat mencabar. Menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia dan pada suku pertama 2020, jumlah penduduk yang berumur belia antara 15 hingga 30 tahun adalah dianggarkan seramai 9.2 juta, mewakili 27.8% daripada keseluruhan 32.7 penduduk Malaysia. Oleh itu, pelbagai isu, pelbagai agensi dan kementerian telah melaksanakan pelbagai program penjana di bawah Kementerian Kewangan yang bermula dari tahun 2020. Di bawah Plan Jana Semula Ekonomi Negara ini, kerajaan telah memperkenalkan penjana yang bertemakan bersama menjana ekonomi sebagai langkah segera untuk membangun dan merancangkan semula negara untuk jangka masa pendek yang merangkumi 40 inisiatif berjumlah 35 bilion diperuntukkan di bawah pelbagai agensi kerajaan. Dan salah satu agensi yang terlibat di bawah plan penjana ini adalah agensi MDEC, iaitu Malaysia Digital Economy Corporation ataupun Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia. Yang mana tujuan plan ini adalah bertujuan untuk memulihkan ekonomi negara. Saudara para penonton di luar sana boleh melayari di pautan penjana treasury.gov.my bagi mendapatkan maklumat mengenai laporan. Sebelum itu saya memohon kepada para penonton di luar sana untuk teruskan share dan like Facebook iLead KBS. Bersama kita pada petang ini kita akan mengupas tajuk revolusi teknologi belia berkejaya bersama Puan Hanina Abdul Rahim selaku Pengurus Jabatan Tenaga Kerja Digital MDEC. Assalamualaikum Puan. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama kita pada petang ini. Untuk seterusnya saya akan memohon izin untuk kita kongsikanlah sedikit biodata panel kita pada petang ini. Boleh Puan? Sure, boleh. Okay, Puan Hanina Abdul Rahim merupakan merupakan graduan ijazah sarjana muda Sains Kejuruteraan Elektrik Kuasa daripada Institut Politeknik Rensselaer Troy, New York 2001. Seterusnya beliau meneruskan pengajian pada peringkat sarjana Sains dan Teknologi Elektrikal di Universiti Massachusetts pada tahun 2005 di US ataupun Amerika Syarikat. Beliau juga pernah menjawat jawatan penting di negara US, antaranya di syarikat ABB Incorporation di San Diego dan syarikat Ametek Power Instrument dan seterusnya syarikat Kohler Power System sama juga di San Diego, California, USA. Manakala kerjaya beliau di Malaysia ataupun negara digitai, beliau telah bekerja di syarikat The Center Applied Data Science and then Bridge Data Centers Malaysia dan seterusnya sehingga tahun Mac 2020 beliau telah menjawat selaku pengurus di Jabatan Tenaga Kerja Digital MDEC. Puan, kalau kita lihat biodata ni sangat mengagumkan lah Puan. So one of opportunity lah kita berpeluang untuk mendapatkan kepakaran Puan pada petang ini. Terima kasih. So boleh Puan kongsikanlah sedikit pengalaman Puan, bagaimana Puan boleh berkecimpung dalam pekerjaan ataupun bidang digital ekonomi ini. Sebab kita lihat dari segi pengalaman Puan tadi amat meluas dan ini sedikit sebanyak dapat kita kongsikan atau memberi inspirasi kepada belia ataupun penonton di luar sana secara khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Encik Mazlan. Just untuk kongsikanlah secara ringkas pengalaman saya. Setelah saya habis belajar di US, saya bekerja dalam bidang utility industry.
right? Semasa bekerja di Amerika Syarikat, antara projek-projek yang menarik masa tu yang telah inspire saya untuk explore lebih mengenai digital adalah di mana saya terbabit dalam projek where we start to digitalize electrical equipment yang mana kita involve for fleet management to ensure great stability and reliability. Di mana sebelum ini misal kata syarikat-syarikat utility ni diorang buat proses selenggaraan secara manual, meaning berjadual, berkala. Tetapi apa yang sewaktu itu syarikat yang saya bekerja semasa itu telah we were at the forefront of R&D di mana kita telah install sensor, for example, untuk mendapat data-data on wear and tear of the electrical equipment. Jadi penyelenggaraan itu boleh dibuat bila diperlukan sahaja. So in the end apa yang ditranslate adalah cost saving kepada syarikat-syarikat berkenaan, ya, sebab ini adalah menjimatkan resource mereka lah. Selain daripada itu saya juga involved dengan the roll out of smart meter implementation. Ini adalah lebih daripada 10 tahun lalu, ya, itu di sana. Jadi apabila saya pulang ke Malaysia, sebelum saya pulang ke Malaysia beberapa tahun sebelum tu, topik mengenai data analytics, big data memang sering dibahaskan. Jadi bila saya balik ke Malaysia, saya tahu ini adalah satu bidang yang akan create banyak opportunity untuk saya di sini. So that's when maknanya kerjaya saya di Malaysia ni dalam di mana saya mempromotekan, ya, kemahiran atau peningkatan kemahiran dalam bidang data analytics. So di situlah startnya kerjaya dari segi bidang digital daripada US, kemudian transition ke Malaysia. So dari segi pengalaman tadi Puan sangat luas lah, dari segi Puan pernah menerjui dari segi utility industry tadi, and then one of part topik data analytic tu one of opportunity lah sebenarnya di negara Malaysia kita, sebab kita akan penetrate data analytic punya program ataupun pelbagai. So Puan, saya ingin memulakan soalan lah dengan memahami mengenai, sebab topik kita, tajuk kita hari ini is revolusi digital ekonomi. So kita nak lihat maksud di revolusi digital ekonomi dan fungsi MDEC bagi membantu belia berkejaya terutamanya di era pasca pandemik COVID-19. Okay, so kita boleh tengok, pada mulanya kita mempunyai physical trend atau trend fizikal yang referring to technological breakthrough yang nyata atau tangible dan mudah kita kenali. Contohnya, some contoh all these new technologies include renewable energy, autonomous devices, 3D printing or advanced robotics, new materials and whatnot, right? So secondly, kita ada digital trends yang mana dengan upcoming software dan teknologi digital yang lain yang berfungsi sebagai connector, ya, antara the physical dimension and also digital. So technology such as blockchain, IoT, big data and analytics or other platforms baru at the kita kata forefront of digital revolution, di mana hubungan ataupun antara the digital dimension and physical dimension ni memberi kita nak kata optimal opportunity kepada pengeluar, pembekal, dan pengguna untuk berhubung dan berinteraksi antara satu sama lain dengan pelbagai cara. So antara fungsi MDEC adalah salah satunya bagaimana kita nak membantu digital adoption among businesses
right? Dari segi talent, kita tengok bakat, adakah bakat kita bersedia ya untuk membabitkan diri dalam bidang digital ni. Sekiranya tidak, apakah inisiatif-inisiatif atau program-program yang kita boleh lancarkan untuk encourage bakat-bakat muda kita untuk sama ada mempelajari dan libatkan diri mereka dalam digital ekonomi. So tadi kita dah lihat teknologi breakthrough, antaranya renewable energy, 3D printing ataupun digital task connector. So related dengan IR 4.0, one of agenda national. So di bawah tadi kita dah lihat fungsi MDEC ni adalah untuk membantu digital adoption ataupun melihat bakat bersedia. So banyak lagi usaha yang telah MDEC laksanakan di era pasca pandemik COVID-19 ni, Puan. Sorry, can you repeat that question again? I missed it. So di bawah fungsi MDEC tadi, Puan mention lah tadi regarding kita nak lihat talent-talent di bawah inisiatif yang telah MDEC laksanakan. So kita boleh lihat MDEC juga bukan hanya dia menyediakan platform lah sebenarnya untuk usahawan juga, Puan. Yang kita lihat. Betul. So there are many ways pelbagai cara untuk para penonton di luar sana menyumbang kepada teknologi digital, ya. Sama ada anda boleh mencari peluang pekerjaan dengan syarikat-syarikat yang in essence menyumbang kepada teknologi digital, atau sekiranya anda mempunyai kemahiran sendiri, anda boleh menjadi freelancer, ya. Contoh peluang-peluang yang kita ialah e-rezeki, Glow. So jadi apa yang saya sarankan di sini, para penonton di luar sana tu constantly visit kita punya website untuk tahu apakah inisiatif-inisiatif baru yang kita lancarkan supaya mereka boleh mengambil peluang ini. So kita lihat tadi usahawan tadi dia ada platform dia, dan beliau di luar sana sebenarnya dia boleh search on pelbagai program yang akan dilaksanakan lah. So dia satu lagi kita akan lihat bagaimana belia boleh menyertai tenaga kerja digital, khususnya di web platform web portal yang mana terdapat secara meluas menerusi talian atau online. Adakah kaedah yang lain bagi membolehkan belia juga menyertai sebagai tenaga kerja digital ini, Pak? Jadi para belia boleh menjadi sebahagian daripada tenaga digital dengan pelbagai cara. Salah satu caranya ialah melalui talian, meaning mencari peluang pekerjaan yang ada disenaraikan oleh pelbagai syarikat. Contohnya boleh kalau sekiranya belia mempunyai profile LinkedIn, right? Then they can also search for jobs that's available on LinkedIn or various other platforms, ya, yang mempunyai fungsi yang sama. Kat sini juga just for a short time, I'm just going to say melalui inisiatif baru yang kita lancarkan, MyWit, kita juga menyenaraikan peluang-peluang pekerjaan daripada syarikat-syarikat yang telah di qualified under MyWit program. Jadi apa yang boleh saya sarankan di sini, para penonton di luar sana boleh check out mdec.my/mywit dan search for jobs atau cari pekerjaan, peluang pekerjaan. Anda boleh tengok di situ, lihat di situ peluang-peluang pekerjaan yang tersenarai. Contohnya syarikat-syarikat yang ingin menggajikan data analyst, ya, software engineer, database engineer, or customer service executive. Itu satu. Sekiranya audience di luar sana ingin bekerja dengan syarikat, atau sekiranya seperti yang saya mention tadi, para audience boleh pergi ke laman-laman portal platform yang lain sekiranya anda mempunyai bakat atau skill set, ya, where you can become a freelancer.
Contohnya maybe a content creator, right? Contohnya anda berbakat atau mempunyai skill set to become a content creator, then you can promote that skill set to become a freelancer. So bakatnya untuk menjadi freelancer memang opportunity tu memang sebenarnya banyak di luar sana lah. So memang penonton ataupun belia boleh search antaranya software like Fiverr, Upwork dan sebagainya lah Puan. Yeah. So untuk di bawah tenaga kerja workforce ni, selain daripada bidang-bidang AI, automotive, bioteknologi, apakah lagi MDEC ataupun inisiatif baru MDEC untuk memperluaskan kerja digital ni antaranya Puan? Seperti agriculture tadi Puan, bidang baru. Of course kita digital economy tu compass of a lot of different things, right? Jadi antara apa yang saya mention tadi, kita try to promote business digital adoption, di mana kita membantu syarikat-syarikat to adopt digital for them to be able to conduct their business digitally. Salah satu yang kita tengok adalah dari segi agricultural technology, macam mana kita boleh membantu agricultural companies, food producers to digitize diorang punya business. Okay, di bawah tadi Puan ada mention tentang program MyWit tadi. So program MyWit ni mengandungi program seperti Digital Business Services ataupun DBS dan Digital Tech Apprenticeship DTA. Mungkin Puan boleh jelaskan mengenai dengan inisiatif yang baru ini Puan. Boleh. So inisiatif ini adalah ditawarkan kepada syarikat, syarikat yang berkelayakan. Dalam inisiatif ini terdiri daripada dua program macam Encik Mazlan mention tadilah, DBS dan juga DTA. Under DBS program, company maknanya kita menawarkan insentif, salary incentive gaji in the amount of 40% daripada gaji yang ditawarkan kepada pekerja selama 6 bulan. Di situ kita juga ada minimum salary requirement. Kita kata company mesti offer minimum gaji of RM2,000 kepada orang-orang yang mereka ingin hire lah. The next aspect of the incentive ialah training incentive. Di sini kita nak encourage company sekiranya diorang menggaji pekerja baru dan dia nak hantar kepada training, depending on what type of training it is, kita kata kita incentivize company up to RM5,000 untuk setiap satu pekerja. Dari segi latihan pula, kita dah tetapkanlah latihan macam mana yang company boleh offer kepada pekerja-pekerja baru ni. Can be latihan dari yang disediakan melalui company itu sendiri, atau dia boleh pilih daripada Digital Skills Training Directory, MDEC Digital Skills Training Directory. Dari segi DTA atau Digital Tech Apprenticeship pula, ini adalah untuk company yang ingin mencari bakat-bakat dalam bidang cyber security, data science and software development, untuk kita panggil digital tech roles. Dari segi insentif, kita kata apa yang ditawarkan adalah training insentif sebanyak RM8,000 maksimum untuk satu orang, dan kemudiannya insentif gaji sebanyak RM1,200 sebulan selama 6 bulan. Di mana kita juga menetapkan kepada company-company ini pada bulan keempat dan seterusnya, minimum gaji yang perlu ditawarkan kepada pekerja adalah RM3,000 sebulan. Jadi company yang apply under DTA, mereka boleh menghantar pekerja-pekerja baru ini
ke kursus-kursus yang ditawarkan melalui career upgrade courses yang disenaraikan di Digital Skills Training Directory. Maknanya untuk majikan di bawah inisiatif MyWit ni sebenarnya banyak opportunity dari segi tadi kalau tengok kita lihat tadi majikan boleh mendapat insentif sebanyak RM5,000 sehingga RM8,000. Betul Puan? Itu adalah training insentif, betul. Ini insentif. Maknanya gaji minimum RM2,000 ni kalau ikut pada masa kini tu agak kira tinggi lah juga gaji RM2,000 tu Puan. Ya, jadi macam DBS dia punya program ni adalah if you remember saya cakap 40% daripada gaji yang ditawarkan. Jadi DBS ni dia boleh daripada maknanya kalau dia nak hire orang yang fresh level ataupun ke mid level position. Jadi kita rangkakan inisiatif ini untuk cater to that demand daripada company lah. Jadi sebagai pencari kerja, sekiranya penonton kat sana tu sedang mencari kerja, this are an opportunity for you. Maknanya kalau you apply into this roles, right, you have an opportunity to maknanya menyertai latihan-latihan yang disenaraikan di bawah MDAC punya Digital Skills Training Directory, depending on role tu maknanya under program apa. Adakah peluang tu di bawah program DBS ataupun program DTA. Ya, gaji RM3,000 selepas 4 bulan tu agak lumayan Puan. Kita dah lihat dah. So seterusnya di bawah MDAC Puan, kalau ikutkan latihan kemahiran digital ni very panggil high end punya job lah. So adakah program-program latihan kemahiran digital yang ditawarkan secara percuma kepada belia di luar sana ataupun masyarakat untuk mengetahui seperti latihan kemahiran digital seperti blockchain, IoT ataupun big data atau seterusnya quantum computing ataupun cyber security Puan. Okey. Jadi MDAC menyediakan senarai khusus dalam pelbagai fokus area kita panggil atau bidang tumpuan seperti data science, cyber security, pembangunan perisian atau software development dan lain-lain lagi melalui Digital Skills Training Directory. So Digital Skills Training Directory ini adalah senarai khusus yang telah dinilai, di-evaluate dan di-endorse oleh industry practitioner. Maknanya mereka yang bekerja dalam industri, they review the courses with us and then they kata, okay, yes, these are skill set ni adalah diperlukan oleh industri. Jadi kami juga mengedarkan kalender bulanan yang merangkumi penawaran khusus daripada penyedia latihan yang diluluskan. Semua kursus-kursus yang atau the majority of kursus-kursus yang disenaraikan di Digital Skills Training Directory adalah kursus berbayar. Tetapi kita have seen banyak instances di mana penyedia-penyedia latihan ini menyediakan, diorang buat kempen dia sendiri, menyediakan kursus-kursus percuma, maybe dalam bidang yang along the line yang kita offer ataupun bidang baru. Mengenai teknologi-teknologi baru, satu fokus area yang akan kita tambahkan di Digital Skills Training Directory adalah called Global Business Services. Right? Dalam Global Business Services tu kita ada teras di mana it's for emerging technologies. Right? Jadi teknologi-teknologi baru, contohlah macam yang Cik Mazlan mentionkan tadi, blockchain ke, quantum computing ke, mungkin boleh disenaraikan di situlah. Maknanya di bawah MyWit tadi program-program kebayaran digital seperti tadi Puan mention blockchain tu memang ada di dalam program MyWit ni. So jadi okay,
program MyWeight basically apa yang kita buat ialah kita leverage atau kita menggunakan Digital Skills Training Directory yang sememangnya sudah sedia ada ya, di MDAP. MDAP memang dah tawarkan. Jadi dalam Digital Skills Training Directory kita ada different focus area. Contoh macam saya cakap tadi lah, data science, cyber security, software development, kita ada games animation. Dan akan ada lagi satu yang kita kata Global Business Services di mana dalam tu ada subset called Emerging Technology. Jadi Emerging Technology dan kursus-kursus yang disenaraikan di Digital Skills Training Directory adalah berdasarkan application yang kita receive daripada penyedia latihan. Right? So sekiranya kita tak dapat application, misal kata untuk certain skill set tu, unfortunately it will not be evaluated and listed lah, ya. Jadi dia depends on apa penyedia latihan tu submit dia orang punya proposal juga, sama ada is relevant to the focus area atau tidak. Okay, kita lihat tadi di bawah program Digital Workforce tadi. So kita lihat ada global businesses, resources dan seterusnya berdasarkan application tadi. Penyedia latihan perlu memberi dia punya proposal part lah. Dan kita lihat contoh belia-belia kita ni, dia sangat berminat Puan regarding dengan animation grafik. So mungkin adakah program-program animasi grafik ataupun gaming, program ni ada diletakkan di bawah program MyWeight ni juga? Okay. Yeah. Under MyWeight kita cover 3 focus area under DTA program ya. DTA program is covers software development, data science and also cyber security. Similarly dalam GBS ada teknologi specialization, it covers like data science and whatnot. Sekiranya kita panggil creative companies ataupun game companies memerlukan software developer, then yes, maknanya dia boleh apply and then to participate in MyWeight and be a part of it under the software development roles. Tapi sekiranya dia looking more of the creative type, misal kata artis lah, rendering artist ke apa, itu tak termasuk dalam rangka MyWeight initiative lah buat masa ni. Alright. So antara jenis latihan kemahiran Puan, kemahiran digital tadi yang diperlukan oleh belia, ia ada digital, bagaimana kemahiran digital ni dapat menjana pendapatan yang tinggi kepada para belia kita? Okay. Recently MDAC ada membuat kaji selidik and kemahiran permintaan tertinggi yang kita dapati adalah merangkumi kemahiran analitik, pembangunan perisian atau software development, and then programming languages and also cloud computing. Right? Ini adalah berdasarkan kemahiran yang biasa diiklankan oleh company-company, skill set apa yang they are looking for from these talents, right? Jadi bila kita tahu skill sets apa yang in demand, kita as talents who are looking for employment or opportunities should be able to make sure lah kita sama ada kalau kita stock take, ada ke tak, kalau tak ada, apa yang boleh kita buat untuk menambahkan kita punya skill set tu. Because kenapa? It will help us to remain relevant, maknanya kita akan always remain relevant, or company-company akan perlukan kita, and therefore what happens is going to translate into income continuity. Jadi kita perlu stay always make sure that company-company, sama ada company yang sekarang kita berada dengan dia atau company yang in the future, sentiasa perlukan, kita ada skill sets yang mereka perlukan. Maknanya kita dah lihat kamera analitik and then pembangunan software cloud computing tu one of skill set yang mana diperlukan oleh majikan pada masa kini. Bagaimanakah kelas
tarian digital ekonomi ini dapat mengekalkan pendapatan pada para belia dan masyarakat, khususnya di era pasca pandemik ini, Puan? Kita dah lihat sustainability of digital economy ni untuk mengekalkan dari segi pendapatan tu, Puan. Itu bagi saya satu kemakmuran atau pertumbuhan ekonomi digital ni akan memastikan bahawa belia kita, macam saya cakap tadi lah, akan stay relevant, dengan syarat mereka melengkapkan diri dengan kemahiran yang relevan lah. They have to stay ahead of the game to make sure that they remain relevant. Kalau relevant tu maknanya then it translate into, sentiasa akan ada income to support yourself, to ensure you punya socio-economic punya prosperity lah. So kita lihat untuk kita nak sustain kelestarian digital ekonomi tu, one of part freelance ni membuka dari segi perniagaan sendiri kepada para belia yang mana dapat menyumbang dari segi ekonomi digital inilah, yang mana untuk stay relevant dan seterusnya contribute back income kepada continuity kepada negara lah, Puan. So kita lihat Puan, dari segi ekosistem kejayaan digital ekonomi di Malaysia ni, kalau kita lihat adakah lebih mampan berbanding dengan di negara Asia Tenggara yang lain maupun di negara Eropah, Puan? Okay. I think as far as in kat Europe, kita mungkin slightly I would say in emerging, ya. Tapi dari segi ASEAN countries, excluding Singapore lah, ya, kita nak kata kita kompetitif, kita kompetitif berbanding negara-negara ASEAN yang lain ataupun mungkin lebih maju. Tapi satu benda yang kita harus sedar, kita tak boleh just berpuas hati, say that what, we are more advanced than other countries in the ASEAN region. Because kita lihat negara-negara seperti Indonesia ataupun Vietnam, ya, Philippines, they are catching up to us. If you've seen like reports, for example, daripada LinkedIn ke, daripada Coursera ke, yang menyatakan these are the countries that is emerging. Jadi kita perlu sentiasalah increasekan kita punya effort to stay ahead from other countries. Maknanya negara seperti Indonesia, Vietnam ni negara yang akan bersaing bersama kita lah, Puan. Ya. Yang mana kita perlu meningkatkan dari segi usaha untuk kita setanding lah di peringkat antarabangsa, Puan. Betul. Okey, Puan, kita lihat soalan daripada kita punya para penonton. So terima kasih para penonton, iaitu nama Cik Elias. Dia menanyakan, Puan, bagaimana untuk memastikan belia di luar bandar, terutamanya di Sabah, Sarawak, mendapat akses untuk menyertai latihan di bawah MDEC. Adakah pihak MDEC membuat latihan bersama belia di kawasan tersebut untuk kita memberi knowledge ilmu digital ekonomi ini sebagai kejaya selepas mereka bergraduasi? Soalan daripada penonton lah. So in all of our initiative that kita lancarkan, kita always fikir macam mana kita nak reach out to semua rakyat Malaysia di seluruh pelosok negara. Bukan saja dari segi nak menyampaikan the material, also messaging kita bila kita advertise kat social media, does it reach to maybe masyarakat di luar bandar. Sekiranya tidak, bagaimana kita nak reach out to them. Mungkin kita kata social media kita dah advertise kat social media, tetapi mungkin masyarakat di luar bandar dia tak check social media, dia tak dapat, right? So jadi adakah cara-cara lain, sama ada radio ke, TV ke, paper ke, right? Supaya kita nak make sure semua orang actually at least aware apakah program-program yang kita laksanakan. Selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan pelbagai pihak supaya contoh, kita bekerjasama dengan pihak iLead. Kenapa? Sebab kita nak make sure it reaches to all different
stakeholders di luar sana aware program apa yang ada. So kita banyak partnership dengan different entities to make sure kita reach out to bukan sahaja masyarakat di bandar, malah masyarakat di luar bandar mengenai program-program yang kita jalankan. Maknanya dari segi agensi MDEC, kalau dah melaksanakan program secara solo tu, in silo tu, maknanya tak dapat resort di peringkat akar umbi. Maknanya perlukan kerjasama di antara agensi Puan. Contohnya macam hari ni lah, kita bersama supaya kita dapat resort our kumpulan SASA Puan. Okay, so untuk kita melihat Puan, pembelajaran coding ni Puan, adakah perlu di peringkat usia muda ataupun di peringkat sekolah rendah lah, bagi kita membolehkan kita setanding ataupun mencapai status negara maju ni bagi masa akan datang lah Puan. Kita lihat negara macam contoh negara Estonia telah full utilize dari segi e-ekonomi ni Puan. So melalui penyelidikan yang kami yang telah saya mention sebelum ni, salah satu kumpulan kemahiran umum yang diiklankan dalam jawatan kosong termasuklah pengaturayaan software development ataupun programming languages tadi kan. Oleh itu saya mengatakan coding adalah kemahiran yang penting untuk dimiliki sekarang jika anda ingin terus stay relevant. Of course, other than coding, you also need the analytical skills and also perhaps cyber security punya skill, right? Dari segi sama ada anda perlu kita perlu instill coding tu dari untuk kita punya anak-anak yang masih kecil. Ini adalah satu yang penting. MDEC actually kita menjaga ekosistem the whole talent development dari segi daripada kanak-kanak sekolah ke peringkat universiti ke sekarang ni yang telah pun bekerja. Jadi daripada kanak-kanak di sekolah lagi kita sudah promote atau encourage them to learn coding skills. Because it actually helps, the way they think is going to be slightly different. So jadi bila kita instill cara pemikiran macam ni daripada kecil, then dia akan dibawa, seterusnya lah. So contoh program coding ni antara software yang kalau kita nak dedahkan di peringkat awal tu, apakah jenis software yang kita nak dedah untuk kita berikan pada kita punya anak-anak ni Puan? Ada pelbagai resources yang available out there untuk kanak-kanak. Contohnya let's say Microbit ya, kalau penonton di sana aware kan, Microbit itu adalah resource yang secara percuma kanak-kanak anak-anak kita boleh explore macam mana nak belajar coding. Itu salah satu contoh lah, banyak lagi contoh di luar sana. Satu program yang saya nak mention kat sini bila kita cakap pasal anak-anak is My Digital Maker Movement ya. Ini adalah sasaran kita adalah untuk school age children to encourage them to be involved in encourage them in digital skills. So boleh check out My Digital Maker Movement. Tadi peringkat kanak-kanak tadi is Microbit. Microbit ya. Microbit one of software. Kalau di peringkat age belia ni Puan, apakah contoh-contoh coding yang diorang boleh belajar Puan? Yeah, so many different technologies or languages out there. Tapi yang common sekali misal kata Python programming, for example, kalau belia sana di luar sana nak explore, mungkin itu adalah satu language yang boleh anda explore. Lagi satu yang saya nak mention kat sini, tadi saya mention mengenai Digital Skills Training Directory.
Right? Right. Digital Skills Training Directory ni bila kita keluarkan atau senaraikan fokus area tu, itu adalah berdasarkan Industry Skills Framework. Industry Skills Framework basically help to guide us on apakah career pathways yang ada. Yeah. Right? Jadi and also kata apakah relevant, misal kata certification ataupun relevant courses. So Digital Skills Training Directory ni adalah boleh digunakan sebagai rujukan untuk tengok language apa yang sepatutnya I learn what language programming language should I be learning. Bila you tengok courses yang di offer kat situ, walaupun course kat situ adalah course berbayar, misal kata you tengok Python ada dekat sini, okay, learning Python, then maknanya belia di sana boleh search lah Google, okay, Python ni apa, untuk mendapatkan fahaman yang lebih lagi, ataupun sekiranya anda nak cari free resources yang offer ni sebagai introduction kan, anda boleh bermula daripada Digital Skills Training Directory tu, tengok course apa yang yang ditawarkan, and then daripada situ anda boleh pelajari atau research lah di mana anda boleh mempelajari the basics of it. So basically macam software coding tadi, Puan ada mention tadi, antaranya Python, Microbyte dan sebagainya. So contoh macam belia di luar sana, kalau dia nak bermula company startup, apakah jenis apps yang diperlukan Puan untuk dia orang nak venture in this field lah? Seperti Foodpanda ataupun Grab Puan. So itu macam mana tu semula? Maknanya belia ni dia berminat nak buka apps dan sebagainya. So bagaimana, apakah apps yang dia nak usahakan tu supaya dapat bersaing di peringkat local punya market? So they want to develop apps. Maknanya dah develop app, ya. Satu, of course lah, you have to have the skill set to be able to develop apps. And then secondly, you need to understand apa benda yang in demand sekarang ni. Kalau you nak tengok, misal kata sekarang ni, apakah platform yang sedia ada sekarang? Right? Adakah itu you tengok the list of platforms that's available or apps that's available versus what you want to create. Is it something that's going to create a differentiator between what's already out there versus what you want to come up with? Maknanya adakah MDEC ada menyediakan dari segi grant untuk startup ni Puan? Untuk belia-belia di luar sana lah, untuk dia nak start the company startup. Okay, specifically untuk so kita ada different types of grants. For example, digitalization grant. Jadi apa yang saya sarankan kat sini ialah memang different apa-apa inisiatif atau grant baru yang ditawarkan oleh MDEC, boleh layari mdec.my untuk mengetahui apakah grant-grant yang ditawarkan ataupun program-program apa yang ditawarkan. Okay. So maknanya dari segi apps ni maknanya adalah grant di website atau web portal MDEC ni, maknanya belia boleh explore lah on the maklumat on the web portal. Yeah, I'm not saying necessarily for apps, but for any grants, maknanya dia boleh explore dekat mdec.my. Yeah. So dari segi pekerjaan Puan, di dalam dunia digital ni kita lihat belia masa kini dia amat berminat untuk menjadi content creator ataupun affiliating, marketing dan crypto industry. Yang mana adakah bidang-bidang pekerjaan ini dikategorikan sebagai di bawah ones of the digital economy Puan? Ya, macam saya mention tadi, kita juga not to forget the emerging technologies. Right, so misal kata maknanya crypto industry or now content creation and whatnot, that is considered as a contribution to the digital economy lah, because it basically mempertingkatkan penggunaan dan digital innovation, right? Maksudnya dari segi emerging teknologi tadi, bidang-bidang pekerjaan content creator ni memang dapat menghasilkanlah income kepada sources kepada belia di luar sana. So
para penonton di luar sana boleh melengkapkanlah dari segi borang penilaian bagi mengesahkan slip kehadiran sebagai peserta program. So seterusnya Puan, kita lihat usaha-usaha yang mana dilaksanakan oleh pihak MDEC ni bagi membolehkan belia Malaysia mencapai rangka ataupun tindakan blueprint ekonomi digital yang mana telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Februari 2021 yang lalu. So kita nak lihat apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakanlah melalui rangka tindakan blueprint ini. Okay, so MDEC melancarkan pelbagai inisiatif yang mensasarkan different audience. So contohnya untuk business ya, to increase digital adoption. Yang keduanya untuk talent. Right? First kali saya sarankan layari MDEC punya website untuk tahu apakah program-program yang ditawarkan. Contohlah misal kata untuk for the people kita ada apa e-rezeki, e-usahawan, Glow program, right? Lagi satu program yang saya ingin highlight kat sini macam saya cakap tadilah MyWeight or My Digital Workforce Intact. Di mana program ini adalah untuk menggesa atau to encourage companies to hire Malaysians who has been unemployed. Right? Jadi sekiranya ada pencari-pencari kerja di luar sana, sama ada anda terkesan akibat COVID-19, anda kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, make sure layari mdec.my/myweight. Di situ disenaraikan pekerjaan-pekerjaan yang telah pun melepasi tahap kelayakan under the MyWeight program. Ya, di situ anda boleh berpeluang selain daripada peluang pekerjaan, anda juga berpeluang untuk menyertai latihan to improve your skill sets. Okay, so selain daripada MyWeight dan berkaitan dengan MyWeight adalah Digital Skills Training Directory. Seperti mana yang saya sarankan tadi, sekiranya penonton di luar sana ada soalan, kursus apa yang bagus, skill set apa yang sepatutnya saya fokuskan buat masa sekarang ni, use Digital Skills Training Directory as a reference. Right? Tengok fokus area apa yang ada, kursus-kursus apa yang ditawarkan. Right? Walaupun sekiranya let's say lah, mungkin dari segi keadaan ekonomi prevent you from signing up for that specific course, tapi mungkin anda boleh cari resources yang ada mungkin free sebagai langkah permulaan. Right? Dan kemudian seterusnya bila anda sudah bermula, dan anda boleh datang balik ke Digital Skills Training Directory itu to maybe sign up to any of the courses yang you feel that I need this to actually strengthen the skill set that I've gained, right? Yeah. So let me see. Itulah yang dapat saya kongsikan mengenai persoalan tu, usaha yang dilaksanakan oleh MDEC. My Digital Skill Directory itu adalah the main priority lah, maknanya belia dan masyarakat boleh explore on the directory tersebut. Sekiranya ingin meningkatkan kemahiran, Digital Skills Training Directory. Sekiranya mencari pekerjaan, MyWeight right now adalah program yang kita lancarkan, di mana kita maknanya company sekarang ini kita encourage company to apply supaya dia boleh create job opportunities to those that are looking for job opportunities. So maknanya program MyWeight ni Puan, dia daripada bulan Jun sehingga bulan berapa Puan? Okay, MyWeight ni kita lancarkan dari bulan April. Right, untuk company kita lancarkan dari bulan April dan company boleh apply untuk MyWeight program ni by until the end of the year lah. Itu target kita. Adakah sasaran dari segi jumlah syarikat di bawah program MyWeight ni, berapa banyak sasarannya Puan? Kita target sasaran kita adalah selagi dana yang diperuntukkan oleh kerajaan masih ada, selagi itu kita akan terima application daripada companies.
Maknanya dari segi opportunity syarikat di luar sana untuk apply tu adalah perlu diambil as soon as possible lah. Secepat mungkin Betul, buat betul. Because it depends on the availability of the funding, right? Jadi kita telah dapat response yang positif daripada companies since kita launch in April until sekarang. So let's say kalau penonton di luar sana bekerja dengan company yang maybe are hiring, share this information that MyWit is initiative is available. And of course lah ada syarat-syarat penyertaan untuk company and also syarat-syarat penyertaan untuk the new hires, pekerja baru yang digajikan tu. Tapi boleh check out mdat.my/mywit untuk mendapat information lebih lanjut. Adakah company contoh search engine company boleh apply juga Puan? Company untuk mau kerja dan sebagainya lah. Search engine company, ya. So company kita tak ada dari segi type of companies, kita kata selagi dia adalah company yang incorporated di Malaysia, right, dan juga berdaftar under Akta Syarikat, maknanya dia boleh apply untuk program MyWit ni. So tak kisahlah sekiranya dia platform, dia buat platform ke, company tu buat platform, dia mungkin perlukan software developers, right, to develop certain features into their platform. Then dia boleh apply untuk MyWit program ni. Alright. So maknanya mana yang company related tidak tertakluk ke Puan maknanya company boleh membuat application lah, permohonan. Betul. So para penonton di luar sana atau bolehlah melihat kepada pautan pendaftaran dan penilaian yang mana telah dipinkan lah di ruangan komen. So para penonton diharap untuk memberi penilaian bagi kita merencanakan lagi program-program ini sebanyak mungkin. So kita lihat Puan di peringkat MDEC, adakah pihak MDEC membuat apa-apa kajian yang terperinci mengenai dengan fokus terhadap bidang digital dalam memberikan peluang pekerjaan kepada belia pada masa akan datang? We continuously working with different entities to understand dari segi peluang pekerjaan apa yang diperlukan dari untuk masa yang akan datang. Kita ada baru-baru ni kita ada buat kajian and then kita continuously akan membuat kajian. So maknanya kajian tu pun pihak MDEC akan sentiasa lah merangka untuk memperbaiki ataupun untuk upgrading lagi lah dari segi program-program yang akan diusahakan oleh pihak MDEC. Betul. Because it's important to understand, as I mentioned earlier, we cannot be complacent atau we cannot be just happy dengan di mana kita berada, right? Macam saya mention tadi, kalau kita tengok Vietnam is now emerging and the Philippines is also now emerging. Jadi kita always have to stay ahead because ini akan menjadi salah satu daya tarikan untuk to attract foreign investment. Right? So pada petang ni kita banyaklah kita mempelajari dari segi term-term atau terminologi dari segi digital economy Puan. So saya akan berumuskanlah di bawah program MDEC ni, di bawah MyWit ada terdapat MD skill set analytic dan kita boleh share dari segi perkongsian dari segi digital skills training directory dan seterusnya kita pun melihat dari segi software coding tadi Microbyte dan Python yang mana boleh dipelajari di peringkat usia muda dan belia, peringkat belia khususnya lah. So kita akan merumuskan, mungkin Puan boleh memberi dari segi nasihat dan kepada para penonton di luar sana bagi membolehkan bidang digital ekonomi ini dapat
disertai oleh workforce atau pekerja digital di peringkat masyarakat sama ada di bandar ataupun di luar bandar, Puan? So one of the things yang I like to mention is that we need to faham the environment that we are currently in, right? For example, mana yang kita ada sekarang and tahun lepas berbanding dengan maybe 4 tahun dulu is totally different, right? So we need to understand what are the jobs that are in demand or that are going to be in demand. What are the skill sets that are needed to perform those jobs, right? Next is kita tengok and do a stock take on ourselves. What are the skill sets yang kita dah ada? What are the skill sets yang kita dah ada tapi mungkin kita need to improve, or what are the skill sets yang kita tak ada yang kita perlu untuk remain relevant. Right, so kita need to understand kita punya gap lah. Jadi and then the next one is how do we fill in those gaps? Apa resource-resource yang kita ada supaya kita boleh make sure kalau kita tak cukup skill set tu, macam mana kita nak tambahkan lagi ilmu tu. Kalau kita tak ada langsung, ada tak resource-resource free, for example untuk start, kita boleh start menambahkan resource skill set tu dalam diri kita. Okay. So macam saya cakapkan tadi, MyWeight is not only about job opportunities, it's also opportunities for you to improve or gain skill sets. That's why kita kata selain daripada gaji salary incentive, kita juga offer training incentive. Right? So this will create opportunities for the new hires to either gain new skill set or improve the skill sets that they already have. So banyak kita pelajari pada petang ini. So di peringkat iLead, saya mewakili lah di bawah kluster kerjaya iLead KBS. Berterima kasih kepada Puan selaku panel kita pada petang ini. Yang mana saya juga berterima kasih kepada para penonton Facebook iLead yang sentiasa setia bersama kami untuk menonton Facebook Live. Dengan ini saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi di program-program live Facebook akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Wassalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi di program-program live Facebook akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.